Walaupun orang tu gatal, tapi dia betul-betul hebatlah. Diamlah! Saya dah tahu dah. Mesti awak guna muslihat untuk kalahkan Cikgu Ibisu kan? Saya tak kira. Saya tetap nak awak bertanggungjawab. Sebab awaklah yang dah rosakkan latihan saya untuk ujian tu, tahu tak? Jadi, awak dah setujulah nak latih saya? Ha? Dah habis? Macam mana dengan teknik baru tu? Saya masih boleh berlatih lagi lah. Petapa gatal. Ceritalah pasal teknik yang awak nak ajar tu. Ngumpul data konon. Takkanlah saya nak buang masa duduk diam macam ni je dan tak buat apa-apa langsung. Saya mesti berlatih. Mesti lebih kuat dari yang lain. Mesti lulus ujian Chunin. Dan lepas tu, saya nak atasi Hokage. Walaupun guna jurus pembahagi bayang, tapi saya pun terus menyerang habis-habisan. Jangan ingat saya akan mengalah. Bising betul lah awak ni. Kenapa nak berhenti? Saya masih boleh teruskan lagi ni. Kenapa? Kenapa walaupun awak sebegini kuat? Walaupun mata awak boleh nampak segala-galanya. Walaupun awak nampak Hinata berusaha bersungguh-sungguh. Kenapa awak masih terus cuba patahkan semangat dia? Saya akan tewaskan awak dan buktikan apa yang saya cakap tu benar. Saya benar gagal 3 kali dalam peperiksaan akademik. Dan teknik itulah teknik yang selalu diberikan pada setiap kali peperiksaan. Teknik yang paling saya tak suka. Tapi sekarang teknik itulah yang paling saya mahir. Lepas ni saya tak nak dengar lagi cerita pasal takdir. Takdir yang tak boleh diubah dan pegangan tak guna awak tu. Orochimaru yang bunuh dia kan? Saya tahu. Dia sendiri yang cakap. Nyawa berbeza dengan duit. Orang yang sanggup gadaikan nyawa sebegitu mudah cumalah orang bodoh. Saya rasa itu mustahil. Saya menolak. Siapa budak yang memekani Jiraiya? Jiraiya. Anak murid awak yang baru kali ini lebih biadab, lebih bodoh dan hodoh dari dulu. Berani awak cakap macam tu ya? Terutamanya sekali pada saya. Kita keluar sekarang, budak. Sebelum awak pengsan, saya nak tanya awak satu soalan. Kenapa? Kenapa awak ambil kisah sangat pasal nama Hokage? Ia merupakan impian yang amat penting bagi mereka berdua. Dan saya inginkan impian mereka menjadi kenyataan. Semua benda yang berbentuk pasti akan musnah. Awak sendiri yang cakap. Awak mesti ada rasa benci pada saya. Betul tak? Tapi sebenarnya saya pun ada rasa terluka. Sama macam orang lain. Saya selalu rasa sakit. Memang darah tak ada keluar. Tapi dekat sini saya rasa betul-betul sakit. Kenapa? Sebenarnya alkemis muda yang awak cari-cari itu adalah saya. Dia tak hormati pertukaran setara. Sebab tu kita perlukan pemata tu untuk dapatkan balik badan kamu. Tak payahlah nak bergaduh lagi sekarang ni. Jomlah, mari kita pergi. Tenggelam. Habislah. Cepatlah sikit. Cepatlah. Bincang kepala kamu. Saya tak rasa pun yang saya didesak. Ada banyak jenis orang yang inginkan kuasa untuk baca hati seseorang hanya dengan sentuhan. Terutamanya di negara ni dengan keadaan sekarang. Abang tahu, kamu cuma nak bawa abang balik ke sini semula, El. Entah kenapa Wrath nak tolong kamu. Pengorbanan tu adalah pilihan dia. El di dunia lain tu pun nak hantar abang balik. Mungkin dia nak buat sesuatu yang bermakna. Dan Noah cuma inginkan tanah airnya sendiri. Kita semua ada alasan sendiri dan tak siapa sangka ia membawa kepada kesengsaraan. Abang tahu tu, tak ada siapa antara kita yang ingin memulakan peperangan. Tapi apapun, peperanganlah yang kita dapat. Jadi kita patut terima. Kamu faham tak ni? Sebab itulah kita mesti mempertahankan dunia ni. Selagi kita masih lagi bernyawa, kita tak boleh terus hidup seolah hanya mimpi kita aja yang paling penting. Faham kan? Ya, kalau awak nak tahu, itulah hikmat permainan seorang ninja, Tegozaru. Kalau sikit tu,
Dah tentulah boleh, Degozaru. Mula-mula saya akan tunjukkan bertukar menjadi Shinzo, Degozaru. Dengar sini, Shinzo. Saya nak awak tengok api ni betul-betul, Degozaru. Shinzo, awak tak ada daya tumpuan, Degozaru. Dia sangat mudah terkena pada orang yang tak ada apa, Degozaru. Teruklah macam ni. Awak tak sedar apa yang sebenarnya awak lah yang terkena hikmat ilusi ninja tu. Sekarang ni, kita berdua adalah kaki tangan awam. Boleh tak awak profesional sikit? Tengok, lilit tangan ni. Saya ni adalah ketua bahagian timur kawasan 32. Aku adalah Herminium. Saya ni adalah ketua bahagian. Maaf, mengganggu. Awak tak nak bersalam dengan saya ke? Awak tak perlulah tipu saya macam tu sekali. Sebab tak ada orang yang nak terkejut dengan apa yang awak cakapkan tadi. Menangkap 5 roh perayu dalam masa 2 bulan adalah perkara yang tak masuk akal untuk saya percaya. Kalau awak cari Ika, dia sedang bersihkan botol di belakang. Macamlah semudah tu dia nak pukau saya. Sekarang awak saya tak tahu apa yang difikir. Tapi tak sampai hati pula nak cakap pukaunya tak menjadi. Nak buat macam mana? Pura-pura je lah yang menjadi. Tak, tunggu sekejap. Kalau saya biarkan mereka menang, mungkin kami boleh elakkan pertandingan mengarut macam ni di masa akan datang. Bukannya teknologi tinggi sangat pun. Malah kejap kena penat. Ya, apa khabar Rentaro? Selamat datang ke neraka. Mayat memang hebat. Mereka tak bazirkan masa berbuah kosong. Jadi siapa pula lelaki ni? Nama dia Charlie. Dia teman lelaki saya. Gastria yang awak tumpaskan tadi telah dihantar ke makmal kami tak berapa lama dulu. Tak boleh kau bunuh mereka dengan lebih kemas. Bukan setakat tu je, malah ada banyak peluru bersepah di sekelilingnya. Awak ni bukan saja miang, pemalas dan pengecut, tapi awak juga tak pandai menembak. Kenapalah awak masih belum bunuh diri sendiri? Kalau awak tak perbaiki diri awak sendiri, Kisara takkan pandang awak. Masa awak tinggal di kediaman Tendo, Kisara lindungi awak daripada abang-abangnya, betul kan? Tapi awak masih lagi tak berguna macam dulu. Memang tepat sekali. Charge mula jadi bila seekor serangga membesar kepada saiz tubuh manusia, ia tak mungkin akan dapat menggunakan kebolehannya untuk melompat. Betul ke macam tu? Kalau seekor kutu jadi sebesar tu, ia tak akan mampu menyokong berat badannya sendiri dan pastinya ia tak akan dapat bernafas dengan baik. Tapi, walau apapun, virus gastria boleh mengubah kesemua itu. Bila satu organisma berubah menjadi gastria, kekuatan kulitnya dan fungsi fizikalnya akan dipertingkatkan untuk mengimbangi saiznya. Kepantasan virus gastria dalam kebolehannya untuk membentuk semula DNA agak menyimpang dari segala segi. Sebaik aja, ia mengawal 50% daripada tubuh perumah. Badan perumah tak akan dapat mengekalkan bentuk manusia. Ia mengalami proses di mana bentuknya dimusnahkan dan ia menjadi gastria. Ada kalanya proses itu akan menghasilkan kuasa baru yang asli. Punca yang awak masih belum temu itu, rasanya mungkin ia dah mendapatkan kuasa asli baru itu juga. Dan saya pula dah berubah daripada Koroman kepada Agumon. Betul tu, saya gembira sangat dapat jumpa awak. Hah? Kenapa pula? Saya tak boleh berevolusi dengan sendirinya secara normal. Tapi sekarang saya yakin saya boleh lakukannya sebab dah jumpa awak. Manusia macam Taichi ke? Saya tak pernah nampak pun. Cuma ada Digimon aja kat tempat ni. Bola api! Taichi! Agumon bertukar! Taichi! Saya lapar sangat. Tak kira ke mana pun awak pergi, saya pun akan ikut awak, Taichi. Terima kasih banyak, Agumon. Tak perlu nak berterima kasih. Lagipun kita berdua kan kawan. Mana-mana aja. Saya akan ikut ke mana aja awak pilih, Takeru. Takeru, nampak macam ada sesuatu kat sana tu lah. Baik cakap macam tu, kesianlah kat dia. Tak kira apa pun, dia tetap bayi Digimon juga. Nama dia Yuramon. Apa benda ni? Oh, tolong usap-usap saya. Itu dah tentulah. Lain kali jangan pandang rendah pada saya hanya sebab saya ni kecil. Saya pun tahu yang kita dalam hutan sekarang. Tapi apa agaknya akan jadi dengan kita nanti? Tengok, ada pisang. Pisang? Ya, boleh tahu ambilkan. Kita kena lompat sungai ni kalau nak ke sana ke? Benda ni selalu jadi, tak sukalah. Gentleman, Kashira. Oh, awak Mimi. Seronoknya dapat jumpa awak. Awak ada nampak yang lain tak? Jadi, mari kita pergi cari mereka, nak tak? Tapi, apa yang penting sangat benda tu? Kashira! Awak ni memang tak guna. Boleh betul lah mereka tu. Memang taklah.
Saya tak kisah siapa lawan saya. Tak ada beza apa-apa pun. Awak tahu, hanya ada 2 jenis saja B ni. Satu jenis yang menang dan satu jenis yang kalah. Jangan risau budak kecil. Semuanya dalam genggaman saya. Ayo, hancurkan! Musnahkan dia, Doomsizer! Cuma perlu 1 je mata dan kita akan menang. Awak jangan risau, Ryota. Ini cuma satu kesilapan kecil. Saya akan menang kali ini, tak kira macam mana sekalipun. Tak mungkin awak semua boleh standing dengan saya. Jangan mimpilah. Saya minta maaf atas apa saya buat pada Valtryek. Hei Aiger, saya tengok perlawanan tadi. Tahniah sebab menang. Bila awak capai keadaan kebangkitan tebur tu, ia memang gempak. Jadi apa kata lepas ni perlawanan antara awak dan saya. Bukan awak seorang yang cuba nak jadi yang terbaik di dunia, tahu tak? Jadi marilah dan lawan saya. Launch sekarang! Angin tu bukan setakat untuk pertahanan aja. Air Knight! Baiklah! Night Flyer! Awak jangan mula panik sekarang, Aiger. Saya bakal tamatkan perlawanan kita. Marilah, Air Knight. Kita tunjukkan macam mana resonan kita kepada mereka. Cepatlah. Jom makan. Awak juga, sayang. Alah, nak rasa sikit aja. Mak tahu Mak dah habiskan masa memasak dan buat manisan tapi masih nak masak lagi. Tunggu dulu. Tak baik merasa makanan gunakan tangan. Kamu kena tunggu sehingga ayah balik dulu. Keta, kamu ada ambil makanan ni ke? Tak lama tak ambil. Rasa sebelum masa makan. Jangan tuduh. Tapi itulah yang Mak buat ni. Mak nak rasa sikit aja. Saya dah puas mencari dia di setiap tempat di dalam bandar ni. Semua dah, kecuali tempat ni. Dan mungkin dia berada di sekitar sini. Red J, nampaknya masa untuk saya hapuskan awak dah pun sampai. Dia adalah Red Cat comel yang suka makan snack. Betul tu. Saya akan hapuskan dia dalam 2 saat. Tak mungkin. Awak rahsiakan ni daripada saya. Itu tak mungkin. Kawan-kawan saya, keluarga saya, tempat tinggal saya, awak rampas semuanya. Sebab saya sampai sejauh ni adalah untuk hantar awak kembali ke dunia kegelapan. Red J, saya dah lunaskan dendam saya. Oh, awak fikir semua awak nampak macam gula-gula kapas ke? Ya, baik. Tapi saya tak tahu pun kalau tak ada kuasa apakah yang bagus. Baik menyerah, Major Brand. Kuasa yang ada dalam diri awak tu tak berkesan pada saya. Dia bawa kawan. Tahu tak? Sekarang saya akan cari kawan saya. Seorang yang tak ada kuasa dan dia susah untuk ditewaskan. Salah tu. Memang ada seseorang yang hebat macam tu kat sini. Marilah. Baik, awak pulangkan semula, Major Brand. Apa? Atau awak nak kena belasah dengan saya dan juga The Flat Kid. Awak tak boleh penyet The Flat Kid sebab dia ni memang dah semula jadi rata. Ini projek kita bersama. Kalau tak, takkan cewek terjadikan kita satu pasukan. Jangan campur. Awak jangan nak halang saya atau saya akan belasah awak. Memang tak adil. Saya sepatutnya bebas lakukan apa yang saya suka. Tak ada siapa boleh mengarah saya. Bahkan. Kalau macam tu, saya akan bawa kapur merah ni ke dunia sebenar. Marilah kapur merah, kita akan pergi ke sekolah. Jadi saya boleh mengarah semua orang ikut suka hati saya. Tapi ia tak menyusahkan awak ke terbukti. Tapi jangan lupa, awak tetap kena ikut cakap saya. Tolong hentikan. Saya takut pada badut. Dia salah satu daripada rahsia saya. Maksud saya, ya, saya alah kepada Baorin. Takut berkaki ayam dan ikan emas itu sebenarnya. Saya mesti korek rahsia dia supaya dapat lakukan yang sama. Kalau macam tu, saya nak diary Vicky. Isnin 10 April. Nampak Timmy dengan 2 ekor tupai. Tupai hijau tu comel, tapi yang merah muda tu gemuk. Vicky, Danswood diserang tupai merah muda yang awak benci tu. Saya baca diary awak. Awak tak nak selamatkan Danswood dari cengkaman tupai merah muda yang awak kata gemuk tu. Malah yang begitu indah sesuai untuk disia-siakan, Carl. Tapi, Mak, itu adalah movie aksi kung fu komedi terbaru yang bertemakan sains. Ia adalah movie lanjutan yang memecah rekod pada musim panas tahun lalu. Saya mesti menontonnya. Saya akan jadi satu-satunya budak yang tak pernah menontonnya. Bayangkan semua bahan rujukan budaya pop yang takkan dapat saya faham.
saya akan jadi orang terbuang, keseorangan. Saya akan terhindar dari masyarakat yang bertamadun. Godard akan jadi saksi saya. Saya takkan kemaskan seluar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, mak dan ayah, berdasarkan keajaiban nanoteknologi neutron, saya mempersembahkan Seluar Genius. Oh, seluar. Ianya satu soalan yang bagus, mak. Ia adalah fashion terbaru, pemandangan tanpa seluar. Ya, semua orang kat sekolah pakai, maksud saya tak pakai, maksud saya... Apa yang mereka semua buat di dapur Butterbean? Apa ni? Kelas memasak Poppy? Sesiapa pun boleh belajar memasak. Semestinya bukan awak berdua. Katanya di sini awak boleh ajar sesiapa pun memasak. Betul ke tu? Ini taruhannya. Kalau awak percaya, maknanya awak dah buktikan yang sesiapa pun boleh memasak. Tapi kalau tak percaya, berhenti kerja di Cafe Butterbean dan bekerja dengan saya. Oh, Poppy. Awak dah sedia untuk mengalah dan bekerja untuk saya? Rupa-rupanya memang tak boleh pun. Cepatlah ikut saya. Poppy, saya tak sabar awak masuk ke dapur saya. Roti bakar awak pun sedap. Cik Tara, saya percaya Raja takkan gembira bila tahu yang anaknya bertarung dengan kucing jalanan. Apa yang penting sangat hingga awak sanggup bergadai nyawa datang ke sini? Saya rasa saya juga bersalah sebab tak jelas tentang perasaan saya. Betul cakap awak. Saya dah buat pilihan bertahun-tahun dulu. Pada waktu tu, saya sedang menjalani ujian oleh jaga. Saya hampir-hampir putus asa. Dan kemudian saya jumpa hadiah awak. Daripada banyak bunga, awak pilih bunga astrid. Setiap kelopak dikatakan akan memerangkap sehari kehidupan di dalamnya. Ia memberi saya kekuatan untuk bertahan. Untuk mengharungi hari demi hari. Apa khabar, Tuan? Wali Cat dan Kit sedia berkhidmat. Mungkin kami boleh menarik minat Tuan dengan melodi yang indah. Makan malam dah sedia. Awak tahu, Kit, kita tak akan selamanya macam ni. Sebaik saya dapat peta tu, saya akan bawa awak ke bandar harta karun, Eldara. Kita akan dapat banyak makanan hingga tak tahu apa nak buat dengannya. Dan ada banyak duit. Orang akan merayu kita untuk dapatkannya. Awak berdua, saya nampak macam haiwan apa? A. Seekor velociraptor. B. Seekor harimau. Tahu C. Seekor... Tikus lima. Jemika tu memang gempak. Di gym hari ni, dia ajar seluruh kelas macam mana nak main golf frisbee. Kita pun tak tahu apa bendanya tu. Ia adalah frisbee dan juga golf. Hei, menceroboh tu adalah kesalahan. Wow, mencuri tu teruklah, Jemika. Dan bukan teruk yang baik. Cakap dalam dialek Kedah. Hampa ni, Tosa dok kacau kami dah. Awak pelik sangat. Suara cik dan lain dah tukar. Kami ada kembar. Semua ni sebab kawan seorang ni. Apalah dia buat teruk sangat ni, pelik rasanya. Betul tu. Hanya sebab seseorang tu gempar tak bermakna yang mereka baik. Nanti, ada siapa panggil kami pencundang? Kami cabar awak untuk perlawanan laser tag. Awak dan kawan-kawan awak tu lawan saya dan sepupu saya. Iya. Awak pasti ke ia berhantu? Awak janjikan hantu untuk saya bila atuk turunkan kita tadi. Bunyinya macam hebat. Tapi, siapa pula mereka semua ni? Aha, dan kain rentang selamat datang AJ Crowling, penulis buku bersiri Grimoire tu pun. Awak tak tahu ke? Helmet? Helmet! Berani awak ya? Helmet bukan barang ganteng. Dia sebahagian dari identiti saya. Helmet tu istimewa. Sejak hari Helmet pilih saya, dia tak pernah tinggalkan kepala saya. Buah pinggang saya pun penting buat saya. Ada saya cakap pasal mereka setiap masa. Baru-baru ni tak. Saya tak tahu siapa diri saya tanpa helmet. Beli helmet baru. Kalau mak awak jatuh dalam lumpur, awak nak beli mak baru ke? Dan itulah helmet pada saya. Dia sebahagian dari diri saya. Tanpa dia, saya hanya... Saya dah tak tahu siapa saya. Saya Kit Butowski, pelanggan dari bandar ni. Tak kira apa atas kepala saya. Awak tahu kawan, apa pun berlaku, saya masih harap saya boleh ucapkan selamat tinggal pada helmet. Tak, awak janganlah kacau Mama Lid. Awak tahu awak tak boleh ikut. Kita makan kek lepas makan sandwich, pencuci mulut. Kami letakkan di sini selepas kami gunakannya. Jadi mesti ada di dalam ni di mana-mana. Ya, semuanya melainkan apa yang kita nak. Ini pun dia. Kita akan jadikannya rumah yang comel. Dan jadikannya selesa dan segala-galanya. Tak,
Kita dah kata kita akan tunggu sepanjang malam. Tapi kita mesti berani hadapinya. Bersama. Pastikan tak ada makanan berterabur. Kita tak nak beruang tu datang. Tapi mana ada beruang di laman belakang ni? Selamat malam, Mama Lid. Hari yang cukup indah. Tak ada apa melainkan dapat berenang di langit yang boleh buatkan Pegasus rasa tenang. Nampaknya sekarang ni saya tak dapat berenang di langit lagi. Ianya gelap dan bahaya, tapi itu tak menghalang saya langsung. Bahaya adalah nama tengah saya, Rainbow Danger Dash. Bila fikir balik, saya memang bertindak macam Wira hari tu. Hey Applejack, awak nak tak kalau diabadikan sebagai kawan saya? Dengan cara ni, saya boleh berikan tumpuan kepada aksi berani saya menyelamatkan kuda lain yang tak ada kuda berani buat. Ya, ianya perlukan keberanian, tapi juga perlukan otak. Dan kadang-kadang makan tengah hari dan tidur. Bukan semua kuda boleh jadi Wira, tapi saya sahut cabaran itu. Saya tak rasa dia hebat. Ya, awak betul. Dan saya rasa saya perlu bersifat bersyukur dan rendah diri bila ada yang lebih hebat daripada saya. Macam kuda misteri yang hebat. Tak, saya tak perlu bantuan. Saya nak tunjuk benda pada awak. Cuba tengok ni. Pokebot, susun buku di atas rak. Penat saya selepas mencipta semua benda ni. Pokebot, saya nak pergi tidur petang sekejap. Sementara tu saya nak awak bersihkan tempat ni sampai licin. Robot ciptaan saya tu dah halau saya dari rumah saya. Terima kasih sebab tolong saya. Kalau bukan sebab awak, saya pasti ditimpa masalah besar. Dua-dua bukan? Tu bukan ke salah seorang pelajar kita? Kebetulan ke? Markah awak ni sangat-sangat mengecewakan, Danny. 98% untuk sains komputer, 97% untuk falsafah atasan dan cuma 96% untuk elektrofisik. Nombor 1 aja tak cukup. Jadi, awak ada praktikal kimia hari ini kan? Kalau awak tak dapat skor 100%, masa awak berada di sekolah tinggi Luna akan berakhir. Susah nak cakap, Teja. Tapi hamba memilih Tua. Hamba bersetuju dengan Tua. Bertindak tanpa rancangan sama dengan pergi berperang tanpa senjata. Lekir? Ya, Tuan Puteri. Hamba tak mahir mengemas barang-barang hamba kerana hamba perlu membawa banyak barang. Lekir, mengeluh itu tidak ada kebaikannya. Jadi lebih baik kita teruskan saja perjalanan. Kegelapan dan ketidaksabaran adalah musuh kita yang utama di luar sana. Memang dia. Memang tak salah lagi. Dialah yang bunuh keluarga saya. Gelang pada dia tu, gelang yang selalu ayah saya pakai. Saya memang pasti. Memang belaslah yang bunuh keluarga saya. Itu saya tahu. Saya jadi penyiasat ni pun bukan untuk balas dendam. Saya cuma nak sempurnakan janji saya. Tapi, bila terbayangkan wajah keluarga saya tak mampu nak kawal diri saya. Awak semua janganlah risau. Saya tak apa-apa. Chrono Changer! Time Flyer! Jadi awak dah lupa lah ya? Bukankah awak yang bunuh ayah saya? Ibu dan juga adik saya. Memang itu yang saya nak dengar. Tak dapat bukti pun saya tak kisah. Tapi, saya cuma nak pastikan kebenarannya. Siapa sebenarnya yang bunuh keluarga saya? Tak sangka, dia dah ceritakan segala-galanya. Saya gembira ayah selamat pulang. Ayah, sudah banyak malam saya selalu mimpi yang aneh. Saya rasa mimpi itu petanda yang mau tunjuk sesuatu yang hebat. Saya rasa mimpi saya cuba tunjuk jalan lain untuk saya. Nenek Willow, ada perkara mau bincang. Saya tahu, kata ayah ada pilihan baik untuk saya. Tapi beberapa malam, saya selalu mimpi dan saya rasa dalam mimpi itu saya berlari ke hutan dan di depan saya ada anak panah. Saya lihat anak panah tu yang mula berpusing. Betul, makin lama makin laju anak panah tu berpusing tapi tiba-tiba ia berhenti. Tapi Nenek Willow, di mana arahnya? Bagaimana boleh dapat arah yang betul? Awak maksudkan mereka yang lain sama awak? Saya perlu tinggal sini.
Tak boleh. Awak mesti balik sana. Saya tak nak tinggalkan awak. Dan tak mungkin. Walau apa pun yang berlaku, kita tetap bersama. Selamanya. Kita ketemu lagi, Ju. Tertunai harapan ini untuk lihat kamu. Itu rantai milik ibu kamu. Kokom. Tapi bukan ke dia serius orangnya. Kamu pemimpi. Ceritakanlah kisah mimpi itu. Anak panah berpusing. Aneh sungguh. Nenek percaya anak panah berpusing tu tunjukkan arah yang patut kamu ikut. Dengar. Sekeliling kita penuh pelbagai semangat, Cu. Ada yang tinggal di atas tanah, di dalam air, di atas langit. Dengar guna hati. Nescaya mereka akan bimbing. Ayah, saya bawakan buah. Mulan. Saya bawa satu lagi. Mulan. Ingat apa doktor cakap? 3 cawan teh waktu pagi. Mulan. Dan 3 waktu malam. Mulan. Untuk menjulang kehormatan keluarga. Jangan bimbanglah, Ayah. Saya tak akan nampakkan Ayah. Ayah tak boleh pergi. Mulan. Tolonglah, Tuan. Ayah saya telah pun berjuang dengan berani. Diam. Ayah tak sepatutnya pergi. Mulan. Ada ramai lagi lelaki muda untuk bertarung demi Cina. Jadi Ayah sanggup mati demi kehormatan. Maaf. Maksud saya, maaf sebab awak nampak tu. Tapi awak tahulah macam mana bila awak terasa nak buat keinginan lelaki. Dan awak cuma perlu bunuh sesuatu. Betulkan sesuatu. Memasak di luar. Dia tak selalu cakap pasal saya. Tak, kita tak perlu. Mungkin kita patut tutup mata kita dan berenang keliling. Mungkin saya pergi bukan untuk ayah saya. Mungkin apa yang saya nak ialah buktikan saya boleh lakukan semuanya. Jadi bila saya lihat ke dalam cermin, saya akan nampak seseorang yang berguna. Tapi saya silap. Saya tak nampak apa-apa. Dengan segala hormatnya Tuanku Maharaja, rasanya dah terlalu lama saya berjauhan dari rumah saya. Kan kembung dah habis. Herring dan bebet aja hari ni. Oh, uniform, badan berpeluh, muka cemas, kaki menggigil. Okey, biar saya cuba teka aja dulu. Awak adalah posmen baru tempat ni. Dan lelaki bot tu pedaikan awak bunyikan loceng perang. Selamat datang ke Smearsburg, tempat permusuhan yang paling terkenal. Permusuhan? Dendam, bergaduh, keluarga Graham lawan Ellingbow. Jadi, awak nak beli apa-apa tak? Atau datang untuk sembang aja? Ya, betul juga. Terima kasih. Saya tahu saya terlupa sesuatu. Budak-budak. Betul tu. Apa yang jadi ialah... Maaf, saya tersilap cakap. Saya setuju jadi cikgu di tempat yang orang tak hantar anak ke sekolah untuk bergaul dengan anak musuh. Tak boleh. Itu memang salah. Jadi sekarang, saya terpaksa buat kerja ni untuk mendapatkan duit dan mulakan hidup di tempat yang sangat jauh dari sini. Awak nak beli apa-apa ke tak? Herring ada diskaun. Nama awak Ashitaka kan? Maaf buat awak menunggu. Besi yang bagus. Kami belum siapkan penghantaran untuk esok. Rehatlah dulu. Bagi tahu dekat yang lain sekali. Orang fikir yang awak perisi untuk pihak samurai atau raksasa dalam hutan. Ramai sangat nak dapatkan besi yang kami hasilkan ni. Boleh saya tahu kenapa awak datang ke tempat ni? Apa yang awak nak buat lepas dapat tahu rahsia batu ni? Baiklah, saya akan tunjukkan rahsia saya. Saya minta maaf untuk apa yang dah berlaku. Batu yang awak jumpa tu sebenarnya daripada senapang saya. Teruk betul lah Kinzi tu. Dia sepatutnya bagi sumpah hantu dekat saya. Tangan kanan awak tu cuba nak bunuh saya ke sekarang ni. Jangan nak buat kami bosan dengan cerita sedih awak tu. Biar saya potong aja tangan awak. Saya ni memanglah graduan bidang diplomasi dan sains politik, tapi manalah ada kursus tentang menjadi ratu atau tata cara menguruskan kerajaan. Tapi Linda akan membantu saya dan saya akan menggantikan Linda bila dia yakin. Namun saya tertanya-tanya, mampukah saya bersedia untuknya? Sementara tu, saya akan tinggal di istana yang indah bak istana di dalam alam dongeng ini dan kelak bersemayam di singgasana dan memerintah kerajaan Shinovia. Ia agak menggerunkan, betul tak? Linda, cantiknya bilik pribadi saya ni. Semua ni sangat menyeronokkan. Tak adalah. Ia bukannya macam tu. Saya sedang mengagumi cincin tunang saya. Ia dulu milik nenek Andrew. Tahu tak, Andrew tu kan sangatlah romantik. Kalau awak tak keberatan, saya nak pergi periksa urusan persiapan perkahwinan saya. Awak ni nak katakan apa-apa pada saya ke?
Yelah, seminit dan setengah saat. Tapi ia juga sebuah penipuan. Sebab awak tak perkenalkan diri awak yang sebenar dan awak cuba curi tahta saya. Aku tak bunuh kau. Aku cuma tembak je. Cantik, Sud. Kau ekskomunikado, John. Dan penanda tu tak ada makna apa-apa langsung. Dengar, aku buat perjanjian masa setuju uruskan hotel ni. Dan perjanjian tu kata aku kena ikut semua peraturan table. Kalau kau tak nak bunuh dia, dia yang akan bunuh kau. Dan mungkin bunuh aku juga sebab bawa kau ke sana. Kalau aku buat satu kesilapan, cuma satu musuh, mungkin ada seseorang akan cari anak aku. Tak nak tahu sampai bila-bila. Sebab aku tak percaya yang aku tak akan cari dia. Sebahagian dari aku rindukan dia. Dan aku terpaksa bunuh bahagian diri aku tu setiap hari untuk pastikan dia selamat. Sebab kadang-kadang kita kena bunuh apa yang kita sayang.